So, hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni berapa bulan? 3. Hari ni 3 bulan 9. Kita dah masuk pada bulan yang baru. So, hari ni saya nak buat live tentang adab menziarahi orang sakit. Okay, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tanggungjawab seorang Muslim kepada Muslim yang lain ada 5 perkara, iaitu menjawab salam, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, memenuhi jemputan dan mendoakan orang yang bersin. So, kat sini berdasarkan apa yang Nabi dah sabda, salah satunya 5 perkara yang setiap Muslim perlu lakukan adalah menjawab salam, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah ke perkuburan, memenuhi jemputan dan juga mendoakan orang yang bersin. Salah satu sabda yang dinyatakan dalam hadis ni adalah menziarahi orang sakit. Okay, menziarahi orang sakit. Selalu kita juga dengar kita kalau nak menziarah orang sakit ni, kita kena ada adab dia lah. Kita tak boleh sesuka hati kita, sewenang-wenangnya kita nak buat apa-apa je. Even tu adalah saudara kita, adik-beradik kita ke apa ke dan sebagainya. Kita kena hormat. Kita still lagi kena hormat walaupun adik-beradik kita, sebab dia adalah orang yang sakit. Sebab orang sakit ni bila dia sakit, dia cepat sensitif. Bila orang sakit ni dia hati dia mudah tersentuh. Jadi walau bagaimana sekalipun kita adik-beradik dia, kita rapat dengan dia, kita jangan mainkan perasaan. Dia tengah sakit, kita mainkan perasaan dia. Kita macam melawak, kita melawak lebih kurang, macam waktu dia sihat. Tapi kita jangan, walaupun comeback, tapi kita still lagi kena jaga hati dia. Sebab dia sakit ni, kita tak tahu jenis sakit dia yang macam mana. Kadang yang merasai sakit tu hanya dia saja yang dia rasa. So, kita janganlah buat sesuka hati kita. Yang pertama, adab ketika menziarahi orang sakit, iaitu memendekkan waktu ziarah. Sebab orang sakit ni kadang dia nak rehat. Dia perlukan masa untuk rehat tu lebih panjang. Jadi, kita sebagai orang yang melawat dia, kita kena pendekkan jangka lawatan kita. Okay? Sebab dia tengah sihat, dia tak orang kata macam mana? Dia tak ada kudrat yang macam orang sihat. Sebab tu bila dia sakit, kita yang sebagai apa dia? Kenapa bahagian 9 kan tak boleh edit? Bahagian 9. aku tak boleh edit. Buat 9. 9 apa tak boleh?
Aku bikin je. Semina guna, Boleh sebahan hijau kan tu. aku guna MSPT. Yep. Okay. So kita kena memendekkan waktu ziarah kita bila kita pergi ziarah orang sakit lah. Supaya kita bagi ruang untuk dia berehat. Okay. Yang kedua, menyampaikan kata-kata dan berita yang baik. Nikah pakcik nikah ke tak? Enggak. Betul lah. Macam saya kata tadi, orang sakit ni hati dia lembut dan juga sensitif. So, kita kena cakap yang baik-baik, kita kena bagi berita yang baik untuk dia. Jangan kita dah tahu dia sakit tapi kita sampaikan berita yang tak baik, yang tak sedap untuk dia dengar. So, kita sebagai orang lewat ni janganlah mulut lupa sangat. Mulut jangan duk berkata macam-macam sangat untuk orang sakit ni. Okay. Ada orang lagi. Baiklah. Dah. Mana punya okay. Menyampaikan kata-kata dan berita yang baik. Okay. Yang ketiga, mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Kalau kita mendengar satu musibah ataupun musibah lah yang dilanda oleh saudara kita dan sebagainya, kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan untuk orang meninggal saja, bahkan untuk yang ditimpa musibah. Kalau ada aksiden ke apa ke, kita mendoa baik. Kalau kata yang sakit tu adalah lelaki, Muslim lelaki, kita boleh mendoakan syafaqallah. Kalau untuk perempuan Muslim, untuk Muslim perempuan, syafaqillah. Kalau kata kita dapat tahu dia tu sakit tapi jauh daripada mata kita, kita doalah syafahullah. Okay. Dan antara doa-doa lah yang boleh kita baca untuk orang yang sakit. Jadi jangan marah pula kalau kita cerita ke orang yang orang tu aksiden ataupun sebagainya, kita sebut innalillah kan. Innalillah ni bukan untuk orang mati saja. Innalillah ni untuk orang yang ditimpa musibah. Okay. Dan kita mendoa yang baik-baik lah supaya orang yang ditimpa musibah tu, yang ditimpa sakit tu, diberi kesembuhan yang sempurna lah untuk dia. Okay. Yang seterusnya, yang keempat, menjarakkan waktu ziarah orang sakit. Maksudnya kita jangan lepas orang ni. Maksudnya macam kita kena jarakkan juga waktu ziarah kita. Kalau contoh pagi dah ada orang, pukul 8 tu dah ada orang yang menziarah. Kita jarakkan sikit lah, kita pergi dalam pukul 10 ke macam tu. Maksudnya kita kena ada jarak juga supaya dia boleh berehat. Okay. Memendekkan dan juga menjarakkan waktu ziarah. Yang seterusnya, memberi kata-kata nasihat agar tabah dan sabar. Sebab kadang bila orang sakit ni emosi dia terganggu. Jadi bila kita menziarah ni, kita selain kita mendoa, kita kena bagi kata-kata semangat untuk dia lah. Supaya dia tak rasa down, dia tak dia boleh terima lah apa yang berlaku untuk dia, kepada dia. So kita pun kena berjaga-jagalah bercakap yang baik-baik. Yang seterusnya, bercakap dengan suara yang lemah lembut dan juga sopan. Satu lagi, itulah. Kita kalau nak menziarah orang, kita jangan buat macam kat rumah sendiri.
kita kena berlemah lembut, sopan santun bersembang dia. Mungkin waktu dia sihat dia lain, mungkin waktu dia sakit ni dia perasaan dia lain. Jadi kita kena jaga hati orang yang tengah sakit tu. Okey, seterusnya fadilat beradab ketika ziarah orang sakit. Tengok aku situ. Fadilat dia dapat memberi semangat kepada orang sakit. Bila mana orang tu sakit, bila orang menziarah dia rasa macam kata apa, satu semangat untuk dia lah. Bila orang ziarah dia bagi semangat kat dia, so dia jadi terubat lah. Dia tak terasa bila dia sakit tu. Yang seterusnya dapat ganjaran pahala daripada Allah. Fadilat kita menziarah orang sakit ni, kita dapat ganjaran daripada Allah sebab kita menziarah orang sakit. Dia termasuk dalam hadis yang Nabi sabda. Seterusnya dapat mendoakan kesihatan orang lain. Ini mungkin orang tu sakit, dia mendoakan kita tak tahu asal usul, kita pula sakit, dia pula mendoakan untuk kita. Jadi tu adalah kelebihan lah bila kita menziarah orang. Kalau kita pula ditimpa musibah, orang pula akan ziarah kita. Seterusnya dimurahkan rezeki oleh Allah dan juga mengeratkan silaturahim. Ini antara perkara yang perlu kita elak lah bila kita menziarah. Yang pertama, jangan bercakap terlalu kuat. Macam saya kata tadi, kita kena bercakap lemah lembut sahaja, jangan terlalu kuat. Sebab kita ziarah ni orang yang sakit, bukan orang sihat. Okay. Yang kedua, melawat terlalu lama. Jangan melawat terlalu lama lah. Macam saya kata tadi, memendekkan waktu ziarah. Yang seterusnya, duduk di atas katil pesakit. Selalu ada juga yang macam ziarah dekat hospital, tapi pesakit dia tak duduk atas katil, dia duduk atas katil. Tak boleh lah macam tu. Kita kena hormatlah orang yang sakit. Kalau boleh kata tak apa, duduklah. Tak boleh, kita kena hormat dia. Betul, memakai minyak wangi terlalu kuat. Kita nak pergi ziarah orang, kita nak pakai minyak wangi kuat lah. Kita kan pakai biasa-biasa je. Takut. Mandi kena mandi kat busuk. Yelah. Mandi kena mandi. Tapi bila dah mandi tu jangan pakai minyak wangi kuat sangat. Lepas tu elakkan ziarah jika anda tidak sihat. Kalau tak sihat, kita pun jangan ziarah orang yang tak sihat. Kita tunggu kita sihat, kita pergi ziarah. Macam tu. Tapi sekarang hospital tak boleh ziarah sekarang. Hospital pun tak boleh pergi melawat. Tak apalah, ni macam untuk ziarah yang kat rumah lah. Itu antara perkara yang perlu kita elakkan lah waktu kita ziarah orang. Sebab apa? Sebab ada adab ni, sebab sekarang ni kalau orang main ziarah ni, dia beradab ni dia kurang lah. Sebab dah rasa macam dia main ziarah tu ada beradik dia, tapi dia boleh buat sesuka hati. Tak boleh lah macam tu. Orang tu tetap sakit walaupun ada beradik kita. So, apa kerja tersasul ni? So, belajarlah menghormati orang sakit. Sebab tak kena kita. Kalau kata kena dekat kita, kita akan rasa lah dia tak hormat kita dan sebagainya. Okay. Saya rasa untuk live
tengah hari ni cakap tu saja. Kita jumpa lagi di live yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.